Penjamin hutang, mereka ini bukanlah peminjam sebenar tetapi hanya menjamin sahaja. Tetapi ada risiko yang akan dikenakan di mahkamah seperti disaman, boleh juga dibankruptkan. Ada syaratnya. Nak tahu lanjut, saksikan video ini dan jangan lupa subscribe kepada channel kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pasti ada di antara anda yang menonton video ini pernah menjadi penjamin atau mungkin video ini boleh membantu anda untuk masa akan datang untuk faham apakah itu penjamin. Anda perlu tahu makna penjamin hutang. Misalnya wujud satu situasi yang mana peminjam sebenar ingin menggunakan nama anda sebagai menjamin sekiranya mereka tidak boleh bayar dan anda akan bersama-sama menjamin untuk membayar hutang kereta itu. Yang tak bestnya, sebenarnya peminjam yang menggunakan kereta dan menikmati kereta. Anda ni sebagai penjamin sahaja yang menjamin kepada pihak bank untuk membayar hutang sekiranya pihak peminjam gagal. Tetapi sudahnya anda yang dibawa di mahkamah. Adakah semua pinjaman memerlukan penjamin? Tidak juga. Sebenarnya tertakluk kepada syarat-syarat atau terma yang dikenakan oleh pihak bank. Misalnya dalam situasi sekiranya peminjam dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank dan bank mensyaratkan agar dia mencari penjamin untuk menjamin hutang tersebut. Apakah kesan-kesan kepada penjamin? Apa kesan-kesannya? Bahaya tak jadi penjamin ni? Sebenarnya sekiranya kita menjadi penjamin, ada risiko yang kita hadapi. Pertama, dia akan menjejaskan rekod kredit kita. Apabila kita sendiri nak buat pinjaman di bank dan ada semakan kredit, didapati terdapat hutang yang tidak dibayar atau gagal dibayar mengikut kadar bulanan dan kita adalah sebagai penjamin. Ini akan menjejaskan rekod kredit kita untuk membuat pinjaman sendiri. Seterusnya, kita mempunyai risiko dituntut secara undang-undang. Misalnya, kita akan dimasukkan sebagai salah satu nama apabila pihak peminjam yang sebenar gagal membayar. Jadi, defendant yang pertama adalah peminjam. Manakala penjamin akan dijadikan defendant yang seterusnya dan perlu menanggung hutang tersebut. Dan yang ketiga adalah kita juga boleh dikenakan tindakan seperti kebankrapan, sitaan dan lelongan kepada harta kita. Maknanya ada dua, sama ada kebankrapan atau sitaan kepada lelongan. Ada juga beberapa langkah lain seperti saman pemiutang penghakiman dan juga permohonan secara garnishi, iaitu membekukan akaun kita dan merampas wang tersebut untuk dibayar kepada bank yang iaitu merupakan pemiutang. Tetapi bagi tindakan kebankrapan perlu dibezakan. Adakah kita ini merupakan penjamin sosial atau penjamin bagi satu hutang komersial? Berdasarkan undang-undang dan juga Akta Insolvensi 1967, seorang penjamin sosial tidak boleh dikenakan tindakan kebankrapan melainkan sekiranya pihak pemiutang atau bank telah mengemukakan kepada mahkamah telah menggunakan segala usaha yang lain untuk mendapatkan jumlah yang terhutang. Dan peringkat yang terakhir adalah pihak bank dibenarkan untuk membankruptkan penjamin sosial. Apakah itu penjamin sosial? Penjamin sosial ni boleh dibezakan dengan penjamin biasa. Penjamin sosial ni dalam situasi misalnya kita hendak buat pinjaman beasiswa, kemudian kita meminta bantuan adik-beradik untuk menjadi penjamin. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi di mana apabila kita menjadi penjamin kepada sewa beli kereta untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk kegunaan perniagaan. Ketiga adalah bagi pinjaman perumahan yang digunakan untuk menetap atau kediaman peribadi, bukan kegunaan syarikat
ataupun untuk kita lakukan perniagaan. Jadi ketiga-ketiga kategori ini adalah merupakan penjamin sosial. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pihak bank atau pemiutang membankruptkan penjamin sosial, mereka perlu membuktikan kepada mahkamah mereka telah melakukan segala usaha seperti memasukkan saman pemiutang penghakiman, sitaan atau lekungan, dan langkah yang terakhir adalah membankruptkan, dan barulah boleh pihak bank membankruptkan penjamin sosial. Namun demikian, sekiranya anda adalah merupakan penama, misalnya majikan anda telah menggunakan nama anda untuk pembelian kereta, syarikat ataupun untuk menggunakan bagi tujuan hutang syarikat, anda adalah merupakan penjamin yang bukan penjamin sosial. Apakah nasihat kepada penjamin? Nasihat saya kepada penjamin, ketahui hak anda. Sebenarnya nampak mudah apabila kita menjadi penjamin kerana pada pandangan kita, kita tidak perlu membayar hutang tersebut. Tetapi diingatkan, apabila peminjam sebenar gagal membayar hutang itu, kita adalah bertanggungjawab untuk membayar hutang. Yang kedua, sekiranya anda diminta oleh seseorang untuk menjadi penjamin, anda perlu buat semakan. Ketahui sama ada sebenarnya dia boleh membayar tiap-tiap bulan. Misalnya, gajinya RM3,000. Setelah ditolak-tolak segala perbelanjaan rumah, anak-anak, pinjaman kereta yang ingin dipinjam dan menjadikan anda sebagai penjamin, misalnya RM1,000. Tetapi daripada kiraan tersebut anda tahu dia tidak mampu bayar. Apabila dia tidak mampu bayar, liability dan tanggungan adalah kepada anda, sehingga kan anda boleh disaman. Dan seterusnya, yang terakhir adalah semak dahulu perjanjian tersebut dan buat kira-kira sama ada anda sendiri layak ataupun mampu untuk membayar hutang sekiranya peminjam sebenar gagal membayar hutang. Bertindak dengan bijak dan atur kehidupan kita. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa subscribe kepada channel kami.